terbaik, terpilih. Yang terbaik dan terpilih. Itu mukadimah saya sebab kepada tajuk yang dipilih, dan saya rasa tajuk ni amat sesuai. Terutamanya dalam pada masa sekarang ni berbagai pemikiran datang. Pemikiran cium kaki syekh lah. Apa lagi? Zikir menari lah. Apa lagi? Selipar. Selipar Nabi lah habis, butang pun jadi selipar, buah atas kepiah pun bentuk selipar. Apa lagi? Macam-macam ada. Dan kesemuanya mendakwa mereka berada di atas petunjuk Nabi SAW. Kita nak kena tahu satu perkara. Ghulu dan tafriq berlaku kepada umat sebelum daripada umat Nabi. Telah berlaku di kalangan ahlu kitab. Telah berlaku di kalangan ahlul kitab. Bila kita sebut ahlul kitab, dia merujuk kepada siapa dia? Ahlul kitab dia merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dinamakan sebagai ahlul kitab? Kerana mereka memiliki kitab yang asalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka termasuk di dalam agama samawi, agama yang dinisbahkan kepada langit, kerana mereka memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul yang diutuskan. Dan ghulu dan tafriq berlaku pada umat terdahulu. Dan bila kita sebut berlaku pada umat terdahulu, masalah ni merupakan masalah umat manusia. Masalah ni merupakan masalah yang turun-temurun, kalau boleh kita sebut. Bila kita sedar perkara itu, maka Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Pasti, sudah pasti kamu semua akan mengikut jalan orang-orang sebelum daripada kamu. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law salaku hujra dabbin la salaktumuh. Kamu pasti, kata Nabi SAW, kamu akan mengikut jalan umat-umat sebelum daripada kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kan law salaku, sekalipun sekiranya mereka menempuh hujra dabbin, lubang biawak. Kalau dia masuk dalam lubang biawak, la salaktumu, sudah pasti kamu akan ikut semua. Kamu semua akan ikut mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahuda wal Nasara, apakah engkau maksudkan itu Yahudi dan Kristian? Manusia akan mengikut mereka, kami akan mengikut mereka. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan al-Yahud dan Nasara? Maka ternyata Nabi SAW sebagai insan yang dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bagi tahu apa yang berlaku akan datang antaranya di zaman kita, iaitulah masyarakat umat Islam la tattabi'an, akan mengikut jalan orang-orang Yahudi dan Kristian. Maka bila berlaku al-ghulu dan tafriq di dalam Yahudi dan Kristian, maka demikianlah juga berlaku perkara itu di kalangan umat Islam, terutamanya umat Islam hari ini. Dalam semua bab, dalam semua aliran, dalam semua pemikiran, dalam semua kumpulan, sekalipun kumpulan yang berusaha nak mengikut kebenaran, tetap akan ada ketergelinciran sebahagian dari kalangan mereka. Sebab tu Nabi SAW sebut ad-din, apa dia? Ad-din an-nasihah. Sebab tu Nabi kata, kerana nasihat ni mesti berjalan. An-nasihah ini mesti tertegak. Ad-din an-nasihah ni, kalau yang mengaji bahasa Arab, dia seolah-olah nak menggambarkan nasihat itu merupakan satu bahagian yang cukup besar di dalam agama. Seperti Nabi dalam hadis yang lain, Nabi kata, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Mana Nabi nak habaq dalam ibadat haji ni, benda paling besar sekali, yang paling penting sekali dalam peribadatan haji ni adalah wukuf di Arafah. Hak lain tu kemudian.
Hadis yang sama, dinun nasihah itu datang dalam bentuk yang sama. Ad-din an-nasihah. Maksudnya seolah agama dalam agama ni benda yang paling besar sekali an-nasihah. Bukan maksud nasihat bahasa Melayu. Tapi dia bahasa Arab. Bahasa Melayu, nasihah dalam bahasa Arab ni dia maksud dia, Ustaz ringkaskan dia, antara maksud dia ikhlas, bersih, murni, nak bagi elok, memperbaiki, itu maksud nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab. Kalau bersih, kalau murni, dia membawa maksud ikhlas. Sebab tu dalam hadis yang nasihat tadi ini, sahabat tanya, liman? Untuk siapa nasihat wahai Rasulullah? Nabi jawab apa? Lillah, nasihat untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Maksud dia, ikhlas, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana antara maksud nasihat adalah ikhlas. Murni, tidak ada syirik dan tidak ada unsur lain. Lillahi wa li rasulihi, ikhlas kepada Rasul. Maksudnya ikhlas dalam mengikut Nabi, murni dalam mengikut Nabi. Tidak ada campur dengan bid'ah, tidak ada campur dengan benda-benda yang ta'asub dan seumpamanya. Wali kitabihi, ikhlas kepada kitab, beriman kepada kitab dengan ikhlas. Kemudian wali a'immatil muslimina wa 'amatihim, kan? Nasihat kepada pemimpin, itu termasuk juga ikhlas. Termasuk juga nasihat memperbaiki apa yang tak elok dan ikhlas dalam memperbaiki mereka dan memperbaiki semua umat Islam. Itu maksud nasihat. Saya ulang lagi sekali. Sekalipun dalam kumpulan yang berusaha nak mengikut kebenaran, pasti ada segelintir, kadang-kadang berlaku ketergelinciran, terseliuh. Itu apa orang cakap? Serodom tu, serodom. Ada orang Perak kat sini? Ada orang Perak kat sini? Ada tak bahasa Perak, serodom? Tu serodom, Ada kan? Ustaz orang Perak. Tak tahu negeri lain pun ada juga serodom-serodom ni kan. Jalan-jalan tersepak sesuatu, dia nak jatuh. Tak? Tak apa? Tersadur, tu ya? Tak tahulah. Ustaz pun tak tahu. Mesti ada. Sebab tu, siapa pernah tengok buku La Jadid fi Ahkamis Salah? Maksud dia tidak ada yang baru dalam hukum hakam solat. Siapa dah tengok? Angkat tangan tengok. La Jadid fi Ahkamis Salah. Siapa penulis dia? Iaitulah Syekh Dr. Bakar Abu Zaid. Meninggal dah, rahimahullah. Dia sebut tentang, ialah buku tu tentang hukum hakam solat. Tetapi satu benda yang Ustaz menarik, benda yang dia sebut, dan benda perkara tu bagi Ustaz sebagai satu nasihat daripada dia. Satu nasihat dari seorang syekh, orang tua, ditulislah Jadid fi Ahkamis Salah. Dia mengkritik beberapa pemuda, beberapa sikap sebahagian pemuda. Yang dia dalam buku tu, perkataan dia banyak ulang, iaitu mubalaghah fi tatbiqis sunnah. Melampau-lampau dalam mempraktikkan sunnah. Dia bagi contoh. Di dalam hadis menceritakan Nabi SAW di dalam salat meletakkan tangan kanan di atas tangan. Nabi letak kat mana? Dalam salat. Ni tangan kanan kiri ni Nabi letak kat mana? Tangan ni takkan kat dahi macam ni kot. Kat mana Nabi letak? Dekat. Kata Dr. Bakar Abu Zaid, dia kata Nabi tak dada tu dekat mana? Nabi tak habaq. Nabi hanya di dada. Mana paras dada? Tak boleh faham bahasa Melayu kan? Tapi Arab, kat mana paras dada? Ada orang, paras dada iaitu ma yatasaddar, apa yang terkehadapan. Maka bahagian, kata Bakar Abu Zaid, dada itu adalah daripada tempat rantai tu, tempat buah rantai tu. Biasanya rantai orang pakai di mana? Lebih kurang di sini kan? Sehinggalah ke pusat itu nama dada. Kalau orang Melayu sini dada. Kalau sini perut. Betul ke sini perut? Betul tak siapa yang mengaji ni? Perut duduk kat mana sebenarnya? Betul duduk sini? Betul ya? Tapi Bakar Abu Zaid kata selagi kita letak tangan di bahagian atas pusat, maka itu sadar. Itu dada.
Kemudian dia kata, dia mengkritik sebahagian pemuda penuntut ilmu yang letak tangan sampai macam ni. Bahagian nahar, bahagian tempat waktu sembelih unta tu, nahar tu tempat dekat tengkuk, bawah tengkuk ni nahar. Tak macam ni. Pernah tengok tak? Pernah tak tengok orang solat tangan dia macam ni? Sampai sebahagian muda, dia solat punya nak letak atas dada tu macam ni tangan dia. Pernah tengok tak? Orang perempuan tak nak tengok, pasal jarang pergi masjid. Orang lelaki kalau tak tengok jadi orang perempuan. Maknanya dia tak pergi masjid. Jadi orang lelaki kalau tak tengok, dia main belah sini, belah perempuan. Ada sampai tahap macam ni tangan dia. Kata Dr. Bakar Abu Zaid, mubalaghah fi tatbiqi sunnah. Melampau-lampau di dalam mempraktikkan sunnah. Demikian juga dia ada kritik sebahagian pemuda dalam bab iqamatus saf, meluruskan saf, mendiri sama dan merapatkan saf, dikritik. Kata Bakar Abu Zaid, dalam hadis ketika Nabi suruh merapat dan meluruskan saf, Nabi suruh cantumkan tengkuk-tengkuk. Maksudnya lagi laga, bagi apa? Laga kan? Tengkuk dengan tengkuk. Nak bagi laga macam mana tengkuk dengan tengkuk? Cuba yang tengok dalam saf. Duduk dalam satu saf, tengkuk nak bagi kena dengan tengkuk kawan. Macam mana nak buat? Tak boleh terfikir, tak boleh nak faham. Kerana kata Bakar Abu Zaid, bukan suruh bagi belaga sungguh. Maksudnya bersungguh dalam merapatkan saf. Bukan suruh bagi belaga, bukan suruh pasti belaga. Maka dalam anggota yang boleh kita laga ke? Ada perkataan lain selain pada laga? Yang boleh kita sentuh. Perkataan yang boleh, anggota yang boleh kita sentuhkan dia. Ada anggota yang tak boleh nak disentuh, seperti suruh sentuh lutut dengan lutut. Boleh sentuh lutut dengan lutut waktu berdiri? Macam mana berdiri, kena setiap hari bangun pagi berlatih antara senaman orang Islam ni, kena buka lutut. Bagi bila berdiri tu kaki jadi macam tu. Adakah macam tu? Maka bukan Nabi suruh belaga sentuh lutut dengan lutut, tetapi yang Nabi suruh adalah pastikan saf itu rapat, saf itu dirapatkan. Tapi perlu diingat, kata Bakar Abu Zaid, bukan suruh zahmah, bukan suruh sesak menyesak dalam saf. Sehingga punya nak bagi rapat saf tu, ada kawan yang tak balance berdiri dia. Kena apa? Kena himpit. Jadi macam tak selesa, hilang khusyuk dia dalam salat disebabkan apa? Diri sebelah kaki. Orang lelaki kalau pergi masjid faham-faham lah. Kadang-kadang orang lebih-lebih sangat nak praktik. Sehingga menyebabkan kita berdiri tak balance. Kita tak berdiri, kita bukan berdiri di atas kaki. Di atas dua kaki. Maaf. Berdiri atas kaki lah kan. Maksud saya, kita tidak berdiri di atas dua kaki. Ya, kaki kita dua-dua pijak ke lantai, tetapi berat tu sebelah. Disebabkan kita berdiri tak balance. Itu bersesak-sesak. Bukan itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Panjanglah cerita. Apapun di dalam kumpulan yang hendak mengikut kebenaran pun ada juga berlaku sedikit apa kita nak sebut tergelincir, apa tadi? Tersadum ke apakah? Yang tugas kita menasihati kawan kita. Kita semua tak akan jumpa satu grup yang clear, complete. Kita tak akan ada jumpa punya. Kalau kita nak benda tu rasa macam mustahil lah. Mustahil. Mesti dia perlu ada toleransi, ada berlapang dada, menerima teguran dan saling tegur menegur sesama mereka. Itulah tujuan ukhuwah. Sebab itulah ada ukhuwah di dalam Islam. Baik, kita pergi kepada kata Ustaz ni. Apa pun saya nak bagi tahu, melalui tajuk ni, Ustaz rasa semua kita dah jelas apa perkara yang hendak kita bincangkan pada pagi ini, iaitulah al-ghulu, membawa maksud, kalau bahasa mudahnya melampau. Manakala at-tafriq, lawan kepada melampau. Iaitulah apa? Selain pada cuai, apa dia? Mengambil mudah, cuai, meringankan, mengurangkan.
Maknanya kedua-duanya dia jauh daripada sesuatu yang dikehendaki. Satu jauh dari sudut melampau, satu jauh dari sudut cuai dan mengambil ringan. Baik, kita tengok kertas yang Ustaz bagi ni. Kita baca sikit boleh nah? InsyaAllah. Ustaz risau apa ngantuk. Kalau ngantuk boleh tanya. Boleh tanya sekarang pun boleh. Kita buat perbincangan lah. Selama sejam setengah ni Ustaz benar kan untuk tanya, bagi pandangan. Kita berbincang. Ustaz percaya semua kamu pun dah ada beberapa maklumat. Bahkan Ustaz bagi awal satu malam kan. Paper ni Ustaz hantar kemarin. Jadi malam tadi barangkali sempat ke sebahagian yang membaca. Dia ada gambaran umum kepada perbincangan kita. Kalau ada soalan tanya terus nah. Kita bincang. Atau pada pandangan boleh tanya, kita bincang insya-Allah. Baik. Kita tengok muka surat kedua. Umat Nabi SAW merupakan umat yang terbaik. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam umat yang terbaik. Betul tak? Betul tak kalau Ustaz cakap macam tu? Kita berada di dalam fasa umat terbaik. Kita berada di dalam kumpulan yang terbaik. Apa dia maksud kumpulan yang terbaik? Iaitulah umat Nabi SAW. Kerana kita tak pernah minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah bagilah aku jadi umat Nabi. Nabi Muhammad kita tak pernah minta. Kita juga tak pernah minta, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Musa. Tak pernah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat baginda itu merupakan umat terbaik dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya bagaimana kita nak, contoh lain, seseorang dilahirkan dalam satu keluarga. Adakah dia boleh menjadi keluarga itu diketuai oleh seorang ayah? Adakah kita boleh menjadi anak kepada ataupun ahli keluarga yang baik kepada si ayah tu? Itu isu dia. Apakah kita boleh menjadi umat, salah seorang umat terbaik yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Apapun kita berada di dalam kumpulan umat yang terbaik berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Ustaz sebut tu, iaitu lah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata. Dia wasata. Dia bukan wasata. Dia bukan sad, dia sa. Ummatan wasata. Sin baris atas bunyi sa, bukan bunyi so. Ummatan wasata. Wasat. Wasat. Tapi orang Arab pun sebut wasat juga. Wasat. Fil wasat. Disebab sin tu huruf nipis, to tu huruf tebal, dia susah. Dan demikian pula, maksudnya dan demikian pula kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang adil. Antara maksud wasat, adil. Kerana dia berada, wasat itu maksud dari sudut perkataannya bermaksud tengah. Maka sudah tentu tengah itu adil. Tidak sebelah sini, tidak sebelah situ. Maka adil. Ummatan wasata, umat yang adil, dan sudah tentu umat yang adil itu adalah umat yang terpilih. Kerana terpilih itu adalah yang adil, dan yang adil itu adalah yang terpilih. Dia tak lari maksud dia. Walaupun perkataan dia wasat itu tengah, tetapi tengah itu memiliki maksud adil, memiliki maksud terbaik dan terpilih. Bukan sekadar kita dijadikan sedemikian, bahkan kita juga merupakan umat yang terbaik. Dikuatkan lagi dengan ayat yang lain yang mana kita ni umat yang terbaik, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa dia kamu tu? Kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cukup bukan saya, bukan si siapa, saya tak kenal, tak tahu nama. Bukan
pengurusi, bukan belakang pengurusi, bukan maksud, bukan semestinya bukan. Tak tahu, semua orang berusaha nak memenuhi syarat-syarat khaira ummah. Tapi kita dah duduk di dalam kumpulan itu. Dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ni ayat apa? Dua ayat yang Ustaz baca ni. Ayat Al-Quran. Tentulah ayat Al-Quran kan. Kenapa Ustaz tak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah Taala menyebut jika kamu nak membaca Al-Quran fasta'id billah, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa Ustaz tak baca? Agak-agaknya kenapa? Ustaz bersenang hati. Oh, baik sangka dengan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa Ustaz tak baca rasa-rasanya? Sebab Al-Quran kata kalau nak baca. Tapi Ustaz tadi hakikatnya bukan Ustaz nak baca. Bukan Ustaz nak beribadat dengan membaca Al-Quran. Tetapi ayat Al-Quran ini datangkan untuk apa? Untuk hujah dengar tadi. Hujah untuk istidlal. Untuk dijadikan bukti. Sebab tu kadang-kadang sebahagian ayat ni Ustaz tak ambil penuh. Satu ayat pun tak penuh. Jadi Ustaz bukan seperti kita baca Al-Quran. Kita pagi-pagi ataupun kita duduk rumah tak ada kerja apa, kita buka Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Tujuan kita apa? Kita nak beribadat dengan membaca. Dengan membaca Al-Quran kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama kita nak ambil pengajaran, kita nak ikut. Kita nak tahu perintah. Maka kita beribadat dengan tilawatul Quran. Kita beribadat dengan membaca Al-Quran. Ketika itu disyariatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kerana Allah Taala menyebut jika hendak membaca Al-Quran fasta'iz billah. Tapi dalam isu ni tak. Dalam isu ni, dalam ceramah, dalam kuliah, dalam khutbah, dalam apa-apa mau'izah, kita nak sebut Al-Quran, kita tidak membaca. Yalah, baca dari sudut bahasanya. Tetapi tujuan kita bukan nak beribadat membaca, sebaliknya untuk istidlal, untuk jadikan dalil dan bukti. Aku cakap macam ni, okey, Ustaz kata, Ustaz sebut kita umat yang terbaik, umat Nabi umat yang terbaik, bukti dia dari ayat demikian. Maka ketika membaca istidlal, ketika mendatangkan bukti, dia tak sama dengan hukum membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita berhenti bukan pada tempat dia. Dia tak sama dengan membaca Al-Quran dengan tujuan ibadat. Maka baca dalam nota yang macam ni, tak disunatkan untuk kita membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tengok tadi Ustaz sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau baca Al-Quran sebenarnya tak boleh. Mestilah a'udzubillahi minasyaitanir rajim kan. Kalau kita tanpa waqaf, kita wasal, bacaan wasal macam tu. Tetapi dia tak sama beribadat dengan membaca dengan kita sebut Al-Quran ataupun membaca Al-Quran untuk tujuan istidlal ataupun ihtijaj, berhujah ataupun mendatangkan dalil. Ada orang dia baca Quran, dia semua a'udzubillahi minasyaitanirrajim, semua. Waktu ceramah ke apa, boleh kata hulu lah. Tidaklah benda besar benda tu. Maksudnya bukanlah satu benda yang kesalahan yang begitu besar, cuma benda tu kecil. Cuma sekadar bila kita sebut tentang hulu dan tafrid, dia ada sedikit sipi-sipi lah nak pergi ke hulu tu. Tapi taklah besar benda tu. Benda yang kecil. Bukan benda besar. Kadang-kadang ustaz kita juga kadang-kadang mereka tak perasan. Terlepas pandang. Sebab tu ustaz kata, semua orang buat kesilapan. Siapa pun akan buat kesilapan. Cuma kita ikhlas dalam beragama dan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan kita kena tahu kita juga banyak kekurangan. Bila kita nampak kesilapan dan kesilapan orang lain, kita faham bagaimana perkara itu boleh berlaku dan kita usaha untuk memperbaiki dia. Allah Ta'ala jadikan kita umat terbaik, pengikut kepada Nabi yang terbaik. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih. Tidak cukup sekadar itu, bahkan Allah telah memilih untuk umat ini seorang dari kalangan mereka sendiri yang paling baik. Kita tu dah terbaik dah. Dan Nabi pilih pula Allah Ta'ala pilih pula yang paling baik di kalangan manusia ini, yang akhir zaman ni, seorang yang paling baik sekali, yang terpilih untuk dijadikan sebagai
Rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah, Allah Taala menyebut dalam ayat Quran, Allah Taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, manusia, dari kalangan umat yang akhir zaman ini sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Manusia kalau dia bukan orang yang terbaik, dia tak boleh rasa berat kalau orang lain menimpa kesukaran. Kita nak tahu kita ni baik tak baik, kita tengok. Kalau kita tengok kawan kita dalam susah, kita rasa beban ke tak? Faham maksud Ustaz? Kita tengok orang lain terbeban, kita terbeban tak dengan melihat orang lain terbeban? Kalau ada sikap dalam diri kita, alhamdulillah, kita insya-Allah dalam kebaikan. Tapi kalau kita tengok orang tu dalam kesusahan, pada muka dia, baru nak tahu. Hari itu berlagak sangat, sekarang kena baru pada muka kan. Kita buat tak peduli, kita seronok dengan kesusahan orang lain. Bahkan kita jadi bahan untuk umpatan dan cerita kat orang seumpamanya. Had tu kalau ada perangai tu kat kita, nak kena ubah segera. Jauh kita, orang yang seperti itu jauh dari kebaikan. Tapi saya main mengaji Ustaz. Main mengaji pun kadang-kadang kalau tak betul apa yang ada dalam diri, dia tak jadi juga. Dia tak jadi. Iblis kenal Allah Ta'ala. Iblis kenal Allah Ta'ala. Iblis dengan kita rasanya kenal Allah Ta'ala tu dia ke kita? Tetapi dia tak beriman. Tidak beriman sama sekali. Rasanya mendengar ayat Al-Quran diturunkan, Abu Lahab ke lebih faham, kita ke lebih faham? Abu Lahab, Abu Jahal, dia pun faham tak dengar? Faham kerana Arab ni dululah, sekarang ni dulu orang Arab ni menjaga sungguh bahasa mereka. Mereka bangga dengan bahasa. Ketika ayat Quran turun, Bismillahirrahmanirrahim, dia dengar tu dia memahami, boleh menghayati kesenian bahasa, boleh menghayati keindahan bahasa. Tapi beriman? Tak beriman. Sebab tu dia tak boleh terima la ilaha illallah. Kerana dia faham. Kita tak faham la ilaha illallah sembah kubur. Kan? Pakai serban kemim besar lagi, pakai jubah serba putih dengan berjanggut apa semua. Sebut la ilaha illallah ketika bernasyid dan berqasidah, tapi pergi sembah kubur. Menunjukkan kita tak faham la ilaha illallah. Maknanya Abu Lahab dengan Abu Jahal, dia faham, sebab tu dia tak nak la ilaha illallah. Dia tak nak kerana dia tahu kalau dia terima la ilaha illallah, dia terpaksa tinggal Lata, Uzza, Tuhan-Tuhan sembahan yang lain. Dia tahu, dia faham maksud dia tu. Maka Abu Lahab, Abu Jahal lebih faham daripada sebahagian orang hari ini, orang Islam. Tetapi mereka beriman ataupun tidak? Tak beriman kerana ni dalam diri ni. Nak apa? Nak baik ke nak tak baik? Itu yang penting. Tidak cukup kita diturunkan Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia untuk diturunkan menjadi Nabi, dipilih menjadi Nabi, dan kita juga diturunkan pula kitab yang paling mulia juga, iaitulah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Boleh tengoklah maksud dia. Ustaz tengok, Ustaz rasa kita terus kepada, tengok hadis yang bawah tu, surah 3, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis yang begitu masyhur. Bila kita sebut tentang ghulu, bila kita sebut tentang tafriq, melampau dan cuai, kita nak menuju kepada kesederhanaan. Apakah kesederhanaan yang dimaksudkan? Itu satu isu juga. Itu satu perkara yang perlu diteliti, perlu diperhatikan dengan baik. Mestilah nanti kita akan tengok pengertian.
Ustaz ingat kita pergi terus kepada pengertian. Tengok muka surat apa pengertian? Muka 5. Pengertian al-ghulu. Al-ghulu pada bahasa bermaksud al-haddi. Maksud dia mujawazah, melampaui had, melangkaui had. Itu mujawazah al-had. Mujawazah al-had ataupun mujawazah al-qadar. Melampaui kadar dia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebut la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau-lampau di dalam agamamu. Dalam agama juga ada perkara yang dinamakan sebagai melampau ataupun ghulu. Berdasarkan ayat ni. Demikian juga di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, termasuk hadis-hadis yang awal di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Siapa yang sebut agama itu mudah? Nabi SAW. Nabi, bukan ustaz, bukan orang lain, bukan para ulama, tetapi yang menyebut agama itu mudah ialah Nabi SAW. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan, antara riwayat, walan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang memberat-beratkan, mengetat-ngetatkan agama ini illa ghalabahu, melainkan agama itu akan mengalahkan dia. Maksudnya dia kalah nanti. Dia akan kalah, maksudnya dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak buat. Kemudian Nabi kata apa? Fasaddidu. Dia dengan sin, bukan dengan shin, dengan sin. Sin hak tak nak mata tu. Sin hak tak nak mata kan? Sebab kalau kha, Piramdi kata jin pakai toceng. Kalau jin, kalau huruf jim, jin mata satu lah. Hak ni sin, hak tak ada mata tu. Hak ada gigi tapi tak ada mata. Fasaddidu. Saddidu ni dari perkataan tasdid. Tasdid ni tepat. Bagi tepat. Maknanya kalau di sini had satu perkara, kalau kita nak baling batu pergi ke atas tak tepat. Kalau pergi ke atas nama dia rola, dia naik ke atas, dia melampau. Oh, terlebih kita kata. Terlebih. Tapi kalau baling-baling pas ke bawah. Oh, tak sampai. Tak sampai had. Maka Nabi kita fasaddidu, bagi tepat. Dalam beragama ni bagi tepat. Wa qaribu, kalau tak boleh tepat pun dekat-dekat. Bagi dekat-dekat. Mana dekat-dekat sini, dekat-dekat. Dah mana dekat-dekat dah tentu di sini dekat, bagi dekat. Jangan lari. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'un min ad-duljah. Oh, letihlah sikit nak faham hadis ni. Wasta'inu, dan minta tolonglah bil ghadwah, dengan waktu pagi. Ghadwah ni waktu pagi. War rawhah, dan waktu petang. Wa syai'un min ad-duljah, dan sedikit dari waktu duljah. Waktu duljah ni waktu sebelum subuh, waktu sahur tu. Apa dia pula faham tiba-tiba suruh bagi tepat, suruh dekat-dekat dengan tepat, suruh apa, beri khabar gembira, tiba-tiba minta tolonglah dengan waktu pagi, petang, dan sedikit waktu daripada waktu sebelum subuh. Orang Arab ni bila dia nak keluar musafir, dia akan pilih waktu. Kita pun dia tak keluar pukul 12 tengah hari, dia tak keluar. Pukul 2 petang dia tak keluar, pukul 3 petang dia tak keluar. Sebab apa? Sebab panas. Nak pastikan perjalanan dia itu sampai ke tempat yang nak dituju, maka dia pilih waktu. Waktu yang dipilih, minta tolong pada waktu, bukan maksud minta tolong apa, maknanya dipilih waktu untuk pastikan perjalanan dia itu sampai. Jadi waktu yang dipilih ialah awal pagi ataupun petang selepas habis waktu panas,
Sebelum maghrib, petang lah selepas asar, ataupun waktu sahur. Jadi dalam beragama bagi tepat. Jadi wallahu taala wallahu a'lam. Waktu ustaz tadi ada sebut tadi talaqi dengan Syekh Bashir Ahmad Salat tadi kan. Dia hadis ni dia terang kat saya waktu saya baca Mukhtasar Sahih Bukhari dengan dia. Dia kata demikianlah ibadat. Demikianlah ibadat, kita kena ada benda yang kita mampu buat, ada benda yang kita tak boleh nak buat. Ada orang bab solat ni dia tak boleh. Ustaz, kami 5 waktu sabit fardu ya, kalau tak fardu bagi tak buat dah. Ada orang rasa macam tu. Dia tak boleh solat. Tu pun dia kata, ya Allah beratnya. Dia malas. Dia malas nak berwuduk, dia malas, tapi dia beriman kepada Allah Taala. Tak apalah, selesaikan yang fardu. Tapi bab lain dia boleh. Bab tolong orang, masya-Allah buat. Jadi dari sudut itu dia boleh buat kebaikan, tolong orang dan seumpamanya. Ada orang pula puasa tak boleh. Ada orang puasa rajin. Kita jangan nak ulur semua. Dalam solat kita nak kata rajin pun tidak, nak kata malas pun tidak. Sembahyang sunat ada buat juga. Tapi kita kena pandai sembahyang sunat apa yang penting. Kita kena pilih. Sembahyang sunat rawatib dengan sembahyang sunat duha, mana lebih penting? Nah? Rawatib lebih besar. Sehingga kita secara umum sembahyang sunat besar ni sembahyang sunat rawatib. Secara umum. Ya duha ada kelebihan dia, tetapi secara umum sembahyang paling afdal selepas sembahyang fardu adalah sembahyang rawatib. Sama juga puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan ialah puasa apa? Puasa apa? Puasa yang mengiringi kefarduan. Ibadat sunat yang mengiringi fardu ni antara benda-benda yang penting. Jadi puasa yang mengiringi puasa Ramadan apa dia? Puasa bulan Syaban dan puasa 6. Secara umum. Demikian juga solat yang mengiringi fardu adalah solat rawatib. Kita tinggalkan rawatib, kita buat duha sampai 12 rakaat. Contohlah. Boleh pahala. Boleh, tak ada masalah. Apatah lagi dengan waktu pukul 8 sampai sebelum zuhur tu, kita dengan kalut kerja, dengan kelasnya, maka tinggalkan, maksudnya fokus utama kita adalah rawatib. Ataupun yang penting, susun mengikut kemampuan kita. Ada orang barangkali tak boleh nak buat rawatib, tapi dia nak buat duha. Tak boleh Ustaz, saya rawatib memang tak boleh nak buat. Duha saya boleh buat. Ya, silakan beri tumpuan kepada duha, tak ada masalah. Tadi Ustaz sebut dari sudut afdaliyah sahaja. Jadi kita tengok kemampuan kita. Jangan pilih semua. Jangan rebut semua. Bila kita rebut, kita jadi kita akan kalah. Maka dalam hadis Nabi kata fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maksudnya bagi tepat, tak mau ghulu, tak mau melampau. Maka ghulu adalah melampaui, melepasi batasan, itu ghulu. Adapun apa pula ghulu yang dimaksudkan di dalam syarak? Boleh ikut penerangan Ustaz. Dalam bahasa Arab ni, dia akan bahagikan macam inilah. Pengertian sesuatu benda dia akan bahagikan kepada dari sudut bahasa dan dari sudut istilah ataupun dari sudut syarak. Pengertian dari sudut bahasa, maksudnya bahasa tu dia antara istilah. Kalau dalam bahasa Melayu, contoh kita sebut bahasa apa dia? Kedai yang jual kopi. Dari sudut bahasa, kedai kopi adalah kedai menjual kopi.
Tapi dari sudut penggunaan orang Melayu dengan perkataan kedai kopi yang telah mereka istilahkan, mereka telah gunakan perkataan tu dengan maksud yang lain. Apa maksud dia? Kedai kopi, kedai apa? Kedai apa? Apa? Hah? Oh, itu kedai kopi ya? Oh, tempat melepak. Itu bagi student macam tu kot kan, kedai kopi. Tapi ustaz ingat untuk orang ramai ni dia faham kedai kopi tu kedai makan lah. Ada jual Milo, ada jual teh tarik, holik. Siap-siap kopi lah. Tak ada. Kopi pula yang tak ada. Dia orang bagi kedai kopi. Sebab apa? Dari sudut istilah. Masyarakat telah perkataan kedai kopi tu dengan maksud kedai makan. Boleh tak katalah orang luar bukan orang Melayu, dia main kat Malaysia, dia barangkali duduk setahun kat Malaysia, dia tahu kedai kopi, dia pergi kat kedai, dia tengok kedai tu, dia kata apa lah orang Melayu ni, nama orang panggil kedai kopi tapi nasi lemak pun dia jual. Boleh tak dia kata itu? Tak boleh, kerana itu telah menjadi istilah orang Melayu. Itu maksud beza di antara lurah dan istilah. Gagal membezakan benda ni menyebabkan gagal kita akan salah faham. Dalam bahasa Melayu tak ada kepentingan tak ada keperluan untuk dibeza-bezakan ni, disebabkan bahasa Melayu bukan bahasa ilmu. Kan? Bahasa Melayu bukan bahasa ilmu. Tapi bahasa Arab penting untuk dibezakan. Kerana gagal memahami perbezaan ini menyebabkan kita akan salah faham dalam kalau satu bab kita bincang satu bab maka kita akan dalam semua sub topik dalam bab tersebut. Paling banyak berlaku kesalahan faham dalam masalah ni iaitu dalam bab apa? Bid'ah. Paling berlaku salah faham. Ustaz pun salah faham, orang ramai apatah lagi salah faham. Duk bid'ah pi naik unta lah, naik kereta apa. Hak tu dan nama salah faham. Ustaz cakap tu dia tak faham perbezaan di antara lurah dan istilah. Dari sudut lurah perkataan betul, bid'ah tu semua benda yang baru betul. Kereta tu termasuk dalam bid'ah pada sudut perkataan. Tapi istilah bukan itu maksud dia. Man ahdatha fi amrina, siapa yang mereka-reka dalam urusan kami ni? Apa urusan Nabi? Agama kan? Adakah Nabi diutuskan untuk jadi engineer? Macam mana nak dari Mekah ke Madinah nak naik apa? Ni aku nak ajak apa semua ni. Adakah manusia sebelum Nabi diutuskan untuk? Tak retilah. Apa wahai Rasulullah? Sehinggalah Rasulullah datang. Naiklah, suruh naik. Tahu? Nak kena habaq macam tu baru faham manusia ni. Nabi bukan diutuskan untuk jadi engineer dan seumpamanya. Nabi juga tidak diutuskan untuk menjadi doktor. Nak tentukan ini ubatnya, ini ubat itu. Tak, Nabi tak diutuskan untuk itu. Bahkan ada dalam Bukhari atau Muslim, Bukhari saya ingat. Dalam Bukhari, seorang datang mengadu kat Nabi, adik-beradik dia cirik birik. Nabi kata, bagi dia minum madu. Bagi madu kat dia. Dia pun balik, suruh adik-beradik dia minum madu. Esok mai pula, Rasulullah, tak hilang cirik birik dia. Nabi kata, bagi makan madu. Kali kedua dia bagi makan madu lagi. Hari ketiga dia mai. Rasulullah tak baik lagi, Rasulullah cirik dia. Nabi kata, bagi makan madu. Sesungguhnya aku tidak bohong, tetapi perut sedap adik-beradik kamu tu yang bohong. Perut dia yang bohong maksudnya. Kata para ulama Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ini, menunjukkan madu tu sendiri Nabi Quran sebut syifa. Kan? Penawar, penyembuh. Tapi kenapa perlu ulang banyak kali? Menunjukkan dia perlu kepada kuantiti tertentu yang sesuai dengan penyakit baru dia berkesan. Kalau tak sesuai, dia tak bagi kesan. Menunjukkan perlu ada kajian, perlu dikembalikan kepada pakar bidang dia. Bila benda yang perlu kuantiti tertentu baru boleh memberi kesan, maknanya kalau terlebih memberi mudarat. Kalau tak kena kepada penyakit dia, boleh memberi mudarat. Pada ulama terang, tapi orang Melayu semua madu. Waktu panas pun makan madu juga. Jadi, Nabi bukan datang untuk
menjadi doktor, tapi Nabi mencadangkan beberapa perkara dan pendetilan dia perlu diserahkan kepada orang yang pakar bidang dia, kerana perlu diketahui kuantiti dos yang diperlukan kepada setiap penyakit, perlu dibuat kajian. Kerana itu Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, melainkan diturunkan ubat. Alimahu man alimah wa ubat itu orang yang tahu, tak tahu tentang. Maka itu, sebab itu perlu dibezakan di antara lurah dan istilah, perkataan dan penggunaan istilah dia. Namun dalam bab ghulu ni kita tengok dari sudut lurah dan istilah tak banyak beza, bahkan dia sama saja. Di dalam Al-Quran terdapat dua tempat yang ada menyebut tentang perkataan ghulu. Yang pertamanya surah An-Nisa ayat 171, Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas. Ada di kalangan kita merasakan, kalau dalam bab agama ni, kalau kita ekstrim, itu yang terbaik. Betul tak? Ada rasa macam tu tak? Tak ada, Alhamdulillah. Ustaz dulu waktu mula mengaji, rasa macam bila kita ekstrim ni, rasa macam itu yang terbaik. Tapi sebenarnya agama tak kata macam tu. Tetapi agama bukan nak ekstrim, tetapi agama nak apa? Hak tadi ni, tepat sama seperti yang Allah dan Rasul kehendaki. Bukan nak melampau. Kerana manusia kalau dia melampau, dia takkan boleh. Hatta manusia tidak masuk syurga kerana amalan dia. Kerana kalau nak masuk, kerana dengan amalan boleh masuk syurga, manusia tak akan boleh masuk. Kerana ganjaran di dalam syurga itu tidak setimpal dengan, tidak padan dengan amalan yang dilakukan. Tak padan. Maknanya amalan, ganjaran itu terlampau hebat. Lelaki yang paling masuk, orang yang paling akhir sekali masuk dalam syurga, dalam Sahih Muslim. Tak apa, tak payah cerita pasal nanti tak habis. Ayat pertama, ayat kedua dari surah Al-Ma'idah, dan kedua-dua ayat ni yang menggunakan perkataan ghulu membawa maksud jangan melampau, sama dengan maksud bahasa. Selesai bab ghulu, iaitulah sebelum tu muka surah 6, hadis yang pertama tu, hadis yang nombor 1, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini Ustaz datangkan beberapa contoh perkataan ghulu yang ada di dalam hadis. Kita ambil hadis yang pertama tu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, Rasulullah bersabda pada hari Aqabah, yakni hari jemaah haji melontar Aqabah, jamrah, melontar jamrah. Ketika itu baginda di atas unta, bi ulqut li hasan, kutipkan batu untukku. Kan, batu kita nak lontar jamrah tu. Lalu aku mengutip untuk baginda 7 ketul batu, kata Ibn Abbas. Semuanya batu-batu kecil. Hunna hasal khadfi, batu-batu yang kecil. Lalu baginda menggerak-gerakkan. Yakni Ibn Abbas letak batu atas tapak tangan baginda tu, Nabi buat macam itulah, gerak-gerakkan bagi hilang. Nabi nak buang debu pada batu tersebut. Bila Nabi tengok batu besar tu, Nabi kata, amthala haula, seperti inilah batu yang aku kehendaki. Farmu, lontar, kamu nak lontar jamrah tu, pilih batu-batu yang macam ni. Kemudian Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua orang yang ikut haji bersama dengan Nabi, du ikut Nabi pergi mana, dia nak tengok Nabi buat apa. Nabi bagi tahu kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wal ghulu, perkataan ghulu. Jauhi kamu daripada al-ghulu, melampau-lampau tadi ni. Dalam bab apa? Fiddin, dalam bab agama. Jauhi kamu melampau-lampau dalam bab agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum dari kalangan kamu, iaitulah Yahudi dan Kristian, yang membinasakan mereka itu sehingga mereka menjadi sesat, sehingga mereka menjadi kufur. Kerana apa? Al-ghulu, melampau-lampau di dalam agama. Bukan tinggalkan agama. Ia ada sebab meninggalkan agama itu mereka binasa dan rosak. Tetapi sebab yang lain, ghulu, melampau di dalam beragama.
kita selesai bab ghulu. Ada soalan tentang ghulu? Tak ada, kita pergi at-tafriq. Tafriq secara ringkasnya berbeza dengan al-ghulu. Al-ghulu melampau, manakala at-tafriq sebut di situ at-tafriq itu ejaan dia tafriq. At-tafriq dari sudut bahasa bermaksud mengurangkan dan menurunkan sesuatu dari kedudukannya. Berkata farata, perkataan farata menunjukkan kepada menurunkan sesuatu dan menjauhkannya dari kedudukannya. Dua-dua al-ghulu dan tafriq, dua-duanya jauh dari had yang dikehendaki. Kedua-duanya jauh. Cuma satu jauh dari sudut melampau, satu lagi jauh dari sudut kurang. Itu secara bahasa. Manakala istilah juga perkara yang sama, tidak jauh beza dengan maksud lurah. Kamu boleh rujuklah nanti. Al-ghulu dan at-tafriq, muka surat 8. Ajaran agama sentiasa berada di antara al-ghulu dan dia ghulu, perkataan lain dari al-ghulu ni al-ifrat. Dia macam ni, maksud Ustaz tu jangan salah faham pula. Ajaran agama sentiasa berada antara ghulu dan tasahul atau ifrat tafriq. Dia macam tu. Jadi perkataan sama sahala mudah. Tapi kalau tasahul buat mudah. Agama tadi, nanti orang tanya pula, Ustaz kata Nabi sebut inna dina yusrun, agama tu mudah. Ni tiba-tiba ni tasahul, tak elok pula. Mudah tak sama dengan tasahul. Mudah tak sama dengan buat mudah. Kalau kita ikut agama, panduan Al-Quran dan Sunnah, mudah agama. Mudah agama. Ada, tak apa soalan fiqah. Agama itu mudah, tetapi agama tu bukan tasahul. Ustaz banyak benda bila sebut atau rasa nak sebut benda ni. Tapi agama tidak terima tasahul. Tasahul ni buat mudah. Ataupun dalam bahasa kita memudah-mudah. Kita kata boleh jamak salat bila ada kesempitan. Akhirnya kenuri pun boleh jamak juga. Kenuri atau kenuri? Anak masyaqqah. Apa dia kenuri itu? Tak ada masyaqqah kenuri itu, wallahu a'lam. Katanya ustaz tak ada masyaqqah pun. Dia mestilah masyaqqah yang ghair al-'adah, masyaqqah yang di luar dari kebiasaan. Hal itu baru boleh jamak. Kalau masyaqqah yang biasa-biasa ni, kenuri itu tak termasuk dalam masyaqqah yang boleh jamak. Itu tasahul. Memudah-mudahkan. Hal itu tak mahu itu. Kita mesti mudah dalam arti kata mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Kata Al-Imam Al-Auza'i, ni salah seorang ulama ni, ingatlah nama ni, Al-Imam Al-Auza'i, kata beliau, "Ma min amrin amara Allah bih illa 'aradahu syaitan bi khaslatain. La yubali ayyuhuma asaba al-ghulu wat taqsir." Taqsir ataupun at-tafriq. Maksud dia, tiada dari satu perkara yang diperintahkan oleh Allah melainkan syaitan akan mendepani dengan dua cara. Syaitan nak menghadapi benda tu dengan dua cara. Pertama, dia tak kisah mana satu. Salah satu mesti kena. Syaitan dia nak tipu manusia, dia guna benda ni. Salah satu mesti kena. Dia tak peduli. Yang mana satu kena, dia akan guna benda tu. Sama ada ifrat, sama ada tafriq. Maksudnya, kita jangan tertipu. Kadang-kadang kita nak berzikir. Lalu kita buat majlis seperti yang pelik-pelik itulah. Kita buat menari. Loh Ustaz, kami menari ni, kami berzikir Ustaz. Takkanlah Allah Ta'ala, mana ada syaitan dalam majlis-majlis zikir? Siapa kata? Syaitan dia tak peduli yang berzikir ataupun tidak. Yang penting dia hendak apa? Pengaruh kita sama ada ghulu ataupun tafriq. Tok lebih pakai serban, mata bercelak. Sampai tak nampak biji mata. Mata bercelak, jubah lagi, berjanggut lagi. Tu dia tengok orang pun astagfirullah apa semua. Takkan syaitan kata, ni hampir mencuri tengok. Taubat dia tak mencuri.
Tak? Syaitan pandai. Dia tak pergi suruh mencuri, dia suruh buat apa? Bagus dah hang ni. Bagi dekat-dekat nak sampai ke makam Nabi lah. Dia apa macam tu? Dia suruh zikir lagi. Zikir. Itu yang mari menari semua tu. Kerana bila kita gagal memahami tipu daya syaitan, maka kita terjebak dalam jerat dia dalam keadaan kita tak sangka. Dalam keadaan kita tidak sangka pakai. 5 minit lagi. Kan Ibn syaitan dia pandai. Kaki ibadat, syaitan akan selewengkan kita dalam bab ibadat, tetapi kaki yang cuai tak buat agama, dia akan suruh buat maksiat. Last, pergi Ustaz sebut sebagai ciri-ciri. Wasatiyah ni Ustaz dah terang dah tadi ni wasatiyah. Ustaz nak sebut tentang ciri-ciri. Secara laju kita sebut. Ustaz pun buat benda ni pun dalam keadaan tergesa-gesa. Ustaz letak tajuk ikut secara sekali pandang. Ustaz tengok apa-apa ni lah. Ciri-ciri adalah wasatiyah. Pertama, kalimah wasatiyah, kita tinggalkan itu. Yang kedua, ini menunjukkan Islam. Baca-baca yang satu tu. Kalimah wasatiyah atau kesederhanaan. Muka surat 15. Muka surat 15, ciri-ciri al-wasitiyah. Pertama, kalimah wasitiyah atau kesederhanaan yang digunakan pada hari ini kerana kita nak pergi kepada kesederhanaan. Wasitiyah atau kesederhanaan yang digunakan pada hari ini biasanya merujuk kepada adil pada i'tiqad, pendirian, jalan yang ditempuh, peraturan, perhubungan dan akhlak. Semuanya sentiasa adil. Adil iaitulah mesti mengikut panduan Al-Quran dan menyalahi Al-Quran dan Sunnah, sama ada dia pergi ke hulu ataupun dia pergi ke tafrid. Ini menunjukkan Islam adalah sebuah agama yang adil, tidak condong ke mana-mana arah, tidak cuai dalam sesuatu perkara, tidak melampau dan tidak cuai, tidak juga melampau dalam beragama. Tiada juga keterlaluan dan keganjilan di dalam i'tiqad. Ganjil di sini ganjil menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Kerana akan ada di satu zaman orang yang mengikut Al-Quran dan Sunnah dianggap ganjil, memang ada. Itu tak diambil kira. Keganjilan yang dimaksudkan ini iaitulah keganjilan dalam menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Tiada juga keterlaluan dan keganjilan dalam i'tiqad. Tiada juga mengambil ringan dan meringankan. Ambil ringan untuk diri dia, dia meringankan, dia habaq ke orang lain, meringankan kepada orang lain. Maksudnya meringan-ringankan. Meringankan di sini membawa maksud meringan-ringankan. Tidak angkuh dan hina diri. Tidak angkuh dan tidak juga hina. Sehingga menghinakan diri dia, tidak. Sentiasa pertengahan. Tidak memberikan kerendahan diri dan penyerahan diri kepada selain Allah. Dalam bab akidah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada melampau dan tiada mengambil mudah dalam mana-mana hak dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Al-wasatiyah yang kita kehendaki dalam topik yang luas keseluruhan agama. Sebab tu Ustaz susun satu persatu ni. Tidak bersikap ta'asub dalam menghadapi orang lain. Tidak juga menyerah kepada mereka. Tidak memaksa dan tiada keganasan. Ya. Rendah diri. Itu rendah diri tawaduk. Itu okey. Rendah diri ni dia menghinakan diri dia. Maksud Ustaz yang tercela tadi, dia sehingga menghinakan. Sehingga hak dia diceroboh. Dia biar tak apalah, macam sebahagian orang kita tak apalah dunia semua ni Syekh, bagi kat orang kafir lah, kita syurga cukup. Itu ini menghinakan diri sendiri. Tak, kita bukan maksud macam tu. Kita tidak angkuh, tidak mengambil hak orang, dan kita pertahankan hak kita, terutama yang berkaitan dengan agama dan umat. Muka surat berikutnya, dalam masa yang sama tidak mengabaikan tanggungjawab dakwah. Bukan tak buat kerja dakwah terus, tak boleh ekstrim kita ni ulun sangat nak berdakwah buat apa, tak ada dakwah kita duduk relax aja. Itu tidak, itu cuai dalam tanggungjawab agama. Mesti melaksanakan dakwah dan menyuruh orang ramai kepada mentauhidkan Allah dengan penuh hikmah. Pengajaran yang baik bagi menyekat sikap cuai terhadap kewajipan menyampai dan menyebarkan dakwah Islam. Semalam Datuk Mufti sebut tentang perangai orang Yahudi yang
tangkap ikan hari Sabtu kan. Sebenarnya cuba baca ayat tu. Selepas tu Allah Ta'ala mengisyaratkan ada dua golongan. Kalau kita baca tafsir Ibn Katsir Tabari, cerita detail tentang ayat yang Datuk Mufti sebut semalam. Bila berlaku golongan yang tangkap ikan, ada pula golongan di kalangan Bani Israel yang nasihat mereka, cegah. Ada pula satu lagi golongan, dia kata, buat apa, biar pergi ke mereka lah. Kita tunggu azab Allah yang kenakan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala selamatkan orang yang mendengar, tak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibn Uthaymin ketika syarahkan ayat tu, dia kata, Quran tak sebut golongan yang senyap tu diazab ataupun tidak. Kata Ibn Uthaymin, oleh yang demikian kita senyap, tak payah sembang dah. Quran tak cerita, kita pun tak cerita. Kalau penting dah tentu Quran cerita. Bila Al-Quran tak cerita, Al-Quran hanya cerita orang yang langgar Allah Ta'ala azab, orang yang taat Allah Ta'ala selamatkan. Golongan hak senyap, kita tak mau sembang cerita banyak, kerana Al-Quran tak cerita. Apapun, laksanakan dakwah. Keempat, Islam sentiasa suka memberi khabar gembira kepada orang ramai. Hal ini benda penting. Antara benda yang saya nak tekankan di sini, iaitulah kita nak bawa agama, kita beri khabar gembira kepada orang ramai. Kita nak bawa sunnah, sunnah itu menggembirakan orang ramai. Ukhuwah. Kalau mengaji sunnah, makin duk berkelahi, hak tu tak kena sunnah. Dan tak ada usaha nak menyatukan, hak tu jauh. Kerana gembira, Nabi pesan kepada para sahabat, wala firu, beri khabar gembira, jangan bagi orang lari. Nak masuk kawasan mereka semayang, tu dia, tengok muka orang macam nak makan kita. Mengaku ikut sunnah, tengok, nak berbetul soft, tengok macam nak makan kita tu. Oh, ini bukan sunnah, ini bukan sunnah. Walaupun janggut mereka tu dia punya besar, punya panjang. Tapi macam nak makan kita. Hak itu jauh daripada sunnah Nabi. Islam sentiasa suka memberi khabar gembira kepada orang ramai dan sentiasa berusaha menyelamatkan mereka dari bahaya kekufuran dan penyelewengan, jauh dari menyukarkan dan membebankan. Ia tidak lari dari ajaran Al-Quran yang mengetengahkan prinsip kemudahan dan menolak kesukaran dan keperitan. Agama dia macam tu. Susah, tolak, perik, mendatang. Dalam ayat, tengok 65 tu, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendak kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Allah Ta'ala yang nak bagi kita mudah. Allah Ta'ala yang tak nak kita susah. Mudah semuanya. Mengikut panduan agama. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan sekali-kali tidak Allah Ta'ala tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Tidak menjadikan tu maksudnya, dan sekali-kali Allah, tanpa perkataan Allah, tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan. Demikian juga Al-Wasitiyah mengiktiraf kebebasan untuk orang lain, terutama kebebasan agama. Iktiraf perkara ni. Islam mengiktiraf kebebasan agama, inilah yang disyariatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ayat berikutnya. Bahkan kepelbagaian, ada Muslim, ada kafir, ada beriman, ada munafik, semua itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu bagi melaksanakan, melengkapkan fitrah, melengkapkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam. Kita kena berdasarkan ayat yang Ustaz sebut di bawah tu, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Boleh tak Allah Ta'ala ciptakan manusia ni beriman semua habis? Esok-esok malam lagi bangun pagi, esok semua rakyat Malaysia secara beramai-ramai keluar ke dataran mereka mengisytiharkan, kami tiba-tiba malam tadi tidur, bangun pagi rasa nak jadi beriman pula dah. Ramai-ramai lalu orang Malaysia pun buat upacara pengislaman beramai-ramai, semua orang Malaysia. Boleh tak Allah Ta'ala buat yang tu? Boleh tak? Boleh, tetapi bukan itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Kenapa Ustaz? Atas ilmu dan tujuan, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kehendaki, kita tak tahu. Tak tahu. Macam mana? Tetapi Allah Ta'ala tak berhenti sekadar Allah Ta'ala itu tahu, kita tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan zalim kepada sesiapa pun. Apa yang Allah Ta'ala buat itu yang terbaik, dan apa yang Allah Ta'ala buat itu adalah yang teradil. Paling adil sekali.
Berapa ramai orang yang ditimpa kesusahan, tiba-tiba dia teringat ke Allah Ta'ala. Dia rasa susah tu beban dah. Tapi dengan kesusahan itulah dia duk ingat ke Allah Ta'ala, dia doa apa semua. Ya Allah, adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia fikir pada gambaran yang luas, Masya Allah, dia nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu adil. Allah Ta'ala kehendaki macam tu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Berdasarkan ayat ini, maka kita katakan Islam mengiktiraf kepelbagaian agama. Dan Islam tidak akan memaksa orang yang bukan Islam untuk masuk Islam. Sama sekali, tidak akan. Hal lain tu baca nah. Al-wasatiyah dalam muamalah atau hubungan dengan yang lain tanpa ada menyimpan rasa buruk dan berniat berlaku zalim. Ada orang yang lain berbeza dengan dia ada simpan rasa tak elok dalam diri dia. Ini yang berlaku pada Yahudi. Sebab tu Yahudi Al-Quran kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Kristian tidak akan redha kepada engkau wahai Muhammad. Maknanya Yahudi dan Kristian menaruh rasa dengki dan rasa jahat terhadap umat Islam. Umat Islam tak ada simpan perasaan tu. Kepada Yahudi, kepada Kristian, tidak ada simpan. Kita semua, perasaan kita kepada dengan orang lain, perasaan aman dan keselamatan. Tak ada perasaan tak elok. Kerana itu di dalam jihad di dalam Islam adalah memaksudkan mempertahankan kehormatan Islam dan umatnya. Habis itu ada jihad, Ustaz. Jihad disebabkan kita nak pertahankan Islam dan umat. Nak pertahankan keselamatan agama dan umat. Bukan sebab kita nak pergi menzalimi mereka. Bukan disebabkan hasad kepada mereka. Tetapi nak mempertahankan diri. Jihad bukanlah bermaksud memikul senjata secara zalim untuk menentang golongan lain, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Kerana itu di dalam jihad, Nabi tak bagi bunuh orang tua. Nabi tak bagi bunuh abid, kaki ibadat. Katalah Kristian, orang padri mereka dalam gereja. Katalah berperang, Islam mengharamkan bunuh padri yang beribadat dalam gereja. Orang tua, wanita yang tak terbabit dalam peperangan, anak-anak kecil, tak boleh. Hatta mematahkan pokok. Tanpa sebab pun agama tak bagi. Dalam peperangan. Adakah agama yang demikian punya aman? Dalam peperangan pun diperintahkan berlaku adil. Aman. Tak diserang orang yang selain dari tentera. Tak ada agama macam tu. Melainkan Islam. Nah? Jihad bukanlah bermaksud memikul senjata secara zalim untuk menentang golongan lain. Membunuh jiwa yang tidak bersalah. Menakut-nakutkan orang ramai. Atau mewujudkan keganasan dalam masyarakat bagi memaksa mereka menerima Islam. Ini bukan Islam sebenarnya. Semua ini terkeluar dari maksud al-wasitiyah yang disebut dalam firman Allah yang di bawah tu. Tengok, kita baca sekarang ayat ni. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kita tengok maksud dia. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama. Maksudnya bukan orang Islam. Allah Ta'ala tak larang kita berlaku adil. Apa maksud berlaku adil? Iaitulah kita beri kepada mereka apa yang mereka berhak terima. Itu adil. Orang yang non-Muslim dalam negara kita, apa yang mereka berhak terima? Keamanan, keselamatan. Itu adil. Dan Allah Ta'ala juga tidak melarang kamu antabarruhum. Buat baik. Buat baik ni apa maksud dia? Buat baik ni maksudnya dia tak berhak terima pun, kita beri juga. Itu baik. Lebih daripada adil. Sebab itu dalam bab baik-baik, perkataan bir ni dalam benda lain Allah Ta'ala sebut tentang berbuat baik kepada orang tua. Wa wasayna al-insana biwalidaini ihsana. Dalam ayat Quran lain disebut man abar, siapa kami nak buat baik, birrul walidain, buat baik kepada, guna perkataan bir. Dalam ayat ni juga menggunakan perkataan bir, iaitulah dia lebih banyak daripada adil. Walaupun tak berhak terima, tapi kita beri kerana kita nak buat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Walaupun kepada orang bukan Islam. Tidak terdapat di dalam ajaran Islam ketika bukan suasana permusuhan dan menolak kezaliman, melainkan dalam suasana keselamatan, tersebarnya keamanan, ketenangan dan saling mempercayai. Itu yang ditekankan di dalam Islam. Semua ini adalah imej Islam. Tiada dalam Islam apa yang dinamakan sebagai keganasan dengan mengenakan kemudaratan kepada orang lain dan menyalakan api kemusnahan. Ini bukan ajaran Islam.
Yang lain itu saya boleh baca. Penutupnya sesungguhnya persoalan menjauhi sifat al-ghulu dan at-tasahul ataupun al-ifrat dan at-tafrid adalah ajaran syariat Islam. Demikian juga ayat Al-Quran dan hadis amat banyak dalam memberi penekanan dalam bersederhana dan pertengahan. Justru umat Islam hendaklah berusaha menjauhi al-ghulu dan at-tafrid. Seterusnya berusaha memahami dan mengamalkan sifat bersederhana agar layak menjadi umat terbaik dan terpilih. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada soalan? Terima kasih kepada Ustaz Abdul Qadir Sahak atas pembentangan dan pencerahan yang diberikan. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, agama ini tidak berdiri di atas gulu, jauh sekali di atas tafrid, tetapi ia berdiri di tengah-tengah antara guru dan tafrid, yaitu kesederhanaan. Maka, andai ada kemuskilan, jangan disimpan di dalam hati. Luahkan dan mic di belakang. Dipersilakan. Silakan kalau ada soalan. Ya. Tak ada mic boleh kalau boleh dengar suara. Ada soalan ya. Soalan kita kumpulkan. Kalau boleh kuatkan. Kuatkan sikit bagi orang lain. Kuatkan sikit. Ada 2 soalan. Okey. Okey, terima kasih. Soalan pertama, minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Ustaz pernah dengar cerita tu, tapi setakat hari ni Ustaz jawapan Ustaz wallahu a'lam. Tak semak lagi. Adakah benda hadis tu sahih atau seumpamanya? Jawapan Ustaz wallahu a'lam. Memang Ustaz biasa dengar benda tu. Tapi setakat malam hari ni tak tahu. Wallahu a'lam. Kalau sempat panggil tanya ke Ustaz lain ataupun tanya lagi pada kuliah-kuliah yang lain dengan orang-orang lain. Soalan yang kedua, kalau betul Islam tu agama yang tidak memaksa, toleransi dan seumpamanya ataupun bersifat berlapang dada, kenapa Abu Bakar memerangi golongan murtad? Cuba tengok, Abu Bakar memerangi golongan murtad. Hak tu bukan paksa, tetapi hak tu termasuk di dalam usaha nak memelihara agama. Agama itu dicabar. Cuba bayangkan, murtad ni maksudnya orang yang dah masuk Islam tiba-tiba dia keluar. Dia khianat kat agama dia. Kalau dibiar, rosak agama Islam. Berapa ramai lagi orang yang nak masuk Islam. Dia kata, tak apa kita Islam ni kalau kita masuk keluar tak apa. Sekarang ni pakat kita bagi jatuhkan nama agama. Kita pakat semua masuk Islam, lepas tu ramai-ramai kita keluar agama. Akhirnya fitnah keburukan datang kepada agama. Dunia hari ni, negara mana benar kan? Ada orang masuk negara dia, tiba-tiba dengan senang-senang, tak maunya jadi negara ni. Mesti bagi imej buruk kepada negara tu. Maka untuk memelihara perkara ni, kerana itu, bahkan memerangi golongan murtad. Bahkan ada perbahasan di kalangan ulama. Orang murtad yang diperangi dia ini buat tu kalau biar orang umur orang lain kerana ini kebanyakannya tidak tahu, kebanyakannya ujung je reti. Iman pun ujung. Kalau dia ramai yang orang keluar pintu saja maka dia tidak terpelihara iman dia. Wallahu a'lam. Boleh menjawab soalan tu? Ada soalan? Ini ada ya. Zuhud dengan ghulu. Zuhud boleh termasuk kalau dalam ghulu kalau melampau lah. Contoh macam pemikiran tolak dunia. Itu zuhud tapi melampau lah.
Zuhud, apa pun nama nak diberi, dia mesti ikut panduan yang ditetapkan di dalam syarak Al-Quran dan Sunnah. Selagi dia ada panduan tu, maka dia betul lah. Zuhud. Di kalangan Nabi betul-betul membasmi ghulu ni. Ghulu dan tafrid. Nabi basmi sungguh-sungguh. Abu Darda seorang yang kaki ibadat. Abu Darda ni orang yang dia tak boleh nak meniaga, tak boleh. Kalau dia meniaga, dia terus abai. Jadi dia buat keputusan, dia tumpukan kepada ibadat. Abu Darda. Ada sahabat dia boleh meniaga, dia boleh ibadat. Macam Osman, macam Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abu Darda dia tak boleh. Kat awal dia ghulu. Sebab tu cerita tentang Salman pergi ke rumah dia kan. Salman tengok isteri Abu Darda selekeh aja. Tanya pasal apa ni, selekeh tu macam apa? Dia kata, kawan kamu tu habis dah. Tak mau dah kat dunia. Ustaz, bahasa ustaz lah. Habis dah, tak mau dah. Sampai waktu malam, Salman duduk rumah Abu Darda. Nasihat Salman ringkasnya. Salman kata kepada Abu Darda, inna linafsika alaika haqqa, wahai Abu Darda, sesungguhnya kepada diri kamu tu kamu ada hak terhadap diri kamu. Maksudnya diri kita perlu ada kerehatan dan seumpamanya. Kepada keluarga kamu ada hak dan seumpamanya. Maka berilah kepada setiap orang akan hak dia. Kemudian Abu Darda pergi bagi tahu kat Nabi, Nabi ulang perkara yang sama, membenarkan perkataan Abu Darda. Mesti ikut panduan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kita nak memperbaiki diri. Macam mana kita nak berhati dia terjatuh dalam? Mesti dengan ilmu, mesti dengan belajar. Masa kita berusaha nak sebab tu kita dah sebut ikut sunnah tu. Itu seruan, itu slogan, ikut sunnah. Dalam nak memperbaiki diri, ikut sunnah. Kami nak ibadat ustaz, rajin nak sembahyang, rasa nak khusyuk dengan Allah Ta'ala, ikut sunnah. Zikir, kami nak zikir ustaz, ikut sunnah. Zikir Nabi, ya Allah. Kalau adik-adik semua duk hafal ustaz, ingat apa memang kena hafal zikir-zikir Nabi ni. Penuh dengan kebaikan. Cuba bukan hafal saja, kita akan rasakan diri kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, ada ilmu, mengaji dalam diri kita. Aku nak ikut sunnah. Tahu saja benda yang menyalahi sunnah, terus tinggalkan. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panduanlah. Ada seorang orang ipoh, orang perempuan, dia rajin nak beribadat. Dia rajin bangun malam, tapi tak ada ilmu lah, tak ada panduan. Tak tahu orang cerita kat saya. Tiba-tiba satu malam waktu dia bangun ibadat, ada orang lelaki mai. Orang tua, serba putih. Kan biasa dengar dalam masyarakat kita dia cerita, serba putih. Orang tu mai kat dia nasib bagus, dia kata, hang bagus. Saya tak ingat orang wali, tak ingat lah dalam cerita tu. Dia kata bila dia jumpa orang lelaki tu, dia jadi khusyuk, lebih khusyuk beribadat. Dia rasa seronok beribadat. Dan dia bagi rangsangan, kuat beribadat. Sampai satu ketika, dia kata kat budak perempuan ni, kamu tidak akan mampu terus mengingati Allah dalam keadaan yang sempurna, yang keadaan yang paling baik, melainkan kerana kamu ada tidur. Orang perempuan ada datang haid, kan? Tak boleh nak baca Quran. Tak boleh, kamu mesti ada juga waktu-waktu yang kamu melupakan Allah. Kemudian budak perempuan ni kata, habis tu macam nak buat macam mana? Dengan satu cara. Apa dia? Mula-mula dia suruh ibadat. Suruh. Kamu tulis kalimah Allah kat kertas. Koyak. Lipat ban. Letak. Semua. Dia letak, dia ikut. Jadi histeria terus. Budak perempuan tu. Jadi histeria. Jadi kena rasuk. Itu syaitan. Jahat syaitan ni. Dia akan sesatkan orang. Yang Ustaz cerita ni pun pasal kawan tu, dia perlu berubat budak tu. Allahuakbar. Yang ikut sunnah. Sebab tu kita sebut ikut sunnah. Ikut sunnah mustahil isim. Kan orang duk kata jangan duk baca Quran, nanti gila isim. Hang hina Quran sebenarnya. Jangan berzikir banyak. Zikir banyak nanti jadi panas, jadi gila. Tak, mustahil. Yang jadi gila tu pasal duk buat bid'ah dalam zikir. Zikir mesti satu napah. Tu semua ada betul.
Cara nak berzikir baca Al-Fatihah satu nafas. Sampai pada ayat ni tiup. Itulah duk jadi tu. Baca 3 qul satu nafas. 40 akan mimpi. Mimpi tak boleh harap kat orang lain. Tak alami benda. Kamu akan siap. Ustaz lagi amalan pun boleh. Ustaz Abdul Qadir hari sekian-sekian bagi amalan sekian-sekian. Baca Al-Fatihah satu nafas, 3 qul. Ustaz tak ingat lama Ustaz pun buat benda tu. Cukup hari ke-40 kamu amalkan ni, kamu akan dapat mimpi dan jangan jumpa orang lain. Mimpi tu jangan habaq kat orang lain, habaq kat saya saja. Waktu tu tangan kamu jadi bisa, pukul orang saja boleh jadi mati. Boleh mati orang tu. Itu yang jadi isim gila apa semua tu. Pasal dia tak mengikut. Adapun berzikir, membaca Al-Quran, banyak dalam berzikir dan membaca Al-Quran, mengikut panduan sunnah, mustahil jadi gila dan mustahil. Kalau ada orang kata berzikir banyak jadi gila, maka dia telah menghina Al-Quran. Kerana Al-Quran kata, ala bizikrillah, ketahui Allah Ta'ala itu memberi ketenangan kepada jiwa. Al-Quran sebut, tiba-tiba orang Melayu kata berzikir banyak jadi gila. Dia yang gila. Orang yang cakap tu lah. Ada soalan lain? Ustaz tengok baca soalan ni sekejap. Kenapa non-Muslim, apa tu? Fikir Islam ni tidak membawa kegembiraan. Susah. Pasal kita yang salah terang kepada orang bukan Islam. Nak masuk Islam, kena masuk Jabi. Sudah potong kah? Puasa 30 hari. Kena sembahyang 5 kali, 5 waktu. Orang nak masuk Islam dah. Dia pergi takut-takut yang macam tu. Hai Islam tu, sembahyang cukup tak? Islam ke tidak dia? Islam tak yang sembahyang tak cukup tu? Islam. Islam dia. Tiba-tiba orang nak masuk Islam. Sembahyang 5 waktu. Jangan main. Puasa 30 hari. Ada orang Melayu, orang Islam tak puasa? Ramai kan? Islam tak dia? Islam. Tak akan menceritakan tentang sirah zaman Uthmaniyah dan seterusnya yang sahih. Banyak kita ni. Sahih ni maklumat dari Nabi. Maklumat dari Nabi. Tetapi berapa banyak cerita-cerita yang tidak membabitkan Nabi. Cerita-cerita tentang ulama. Cerita-cerita yang tak ada unsur wahyu. Tentang sahabat. Bukan semua bersanad. Sahih ni dari maklumat agama kena pastikan kesahihan. Mesti. Nak sandak pada agama. Tapi dalam pengajaran, dalam kisah hidup, ada pengajaran baik di situ. Contoh macam Umar keluar malam kan. Itu memang kerja Umar lah. Memulakan keluar malam untuk tengok orang susah. Itu memang Umar buat. Tetapi kisah Umar jumpa dengan seorang perempuan tengah masak. Anak dia menangis tengah malam masak. Umar kata pasal apa? Hang menangis pasal apa? Dia kata, aku menangis dekat Umar. Umar kata pasal apa? Dia kata dia tak pedulikan kami makan pada malam ni. Umar yang jumpa dia tu. Umar kata manalah Umar nak tahu khalifah dia ketua negara. Tiba-tiba nak ambil tahu pasal hang hujung kampung ni. Perempuan tu kata, dia jadi ketua negara buat apa? Tak peduli pasal kami. Kalau macam tu dia nak jadi pemimpin buat apa? Tak peduli pasal rakyat. Umar dengar perkataan perempuan tu. Dia balik terus. Pergi tempat dia. Pergi ambil gandum, madu apa semua. Umar kata letak benda tu di atas bahu aku. Penjaga Baitul Mal kata, aku letakkan di atas bahu kamu wahai Umar ataupun untuk kamu. Umar kata, kamu nak pikul dosa aku kat akhirat nanti. Terus dia letak cepat-cepat atas belakang Umar. Umar pergi dekat orang tua tu. Umar bagi semua barang tu. Kamu lebih berhak jadi pemimpin berbanding Umar. Umar tak peduli kami tak makan, kamu bagi makan. Panjanglah cerita dia tu. Cerita tu, Ustaz, sahih tak sahih? Kalau ada orang cerita, untuk ambil pengajaran, boleh tak? Bukan nak kaitkan dengan agama. Betul tak agama suruh buat baik kepada orang? Pemimpin kena tengok tentang masyarakat bawah. Betul tak? Tak salah buat cerita, bukan buat cerita kita meriwayatkan cerita macam tu, tak ada masalah. Kerana bukan kita nak sandak pada agama, hanya kepada Umar. Yang kena kerah dalam bab sahih-sahih ni, dalam bab kita nak sandak pada agama.
yang berlaku kepada Nabi. Itu perlu, penting. Jangan, ni gulu juga. Sahih, sikit sahih. Sebab tu banyak para ulama menulis kitab sirah. Macam-macam cerita ada. Cerita yang menyalahi prinsip Islam kena tolak lah. Macam bulan apa? Macam mana? Nabi itu mengarut, itu ada kaitan dengan Nabi. Tapi cerita-cerita sahabat yang ada unsur pengajaran, sekalipun jalan dia tidak sahih, boleh diambil pengajaran. Mungkin betul-betul berlaku, mungkin tidak. Kerana bukan Nabi diriwayatkan dalam bentuk sanad yang bersambung, tak semua. Ini jangan duk hulu bahagian dengan kita. Ambil kitab apa-apa pun, kitab sejarah pasal Osman, jangan ada benda yang menyalahi prinsip asas agama. Nabi pastikan kesahihan. Dua, benarkah di YouTube telah apa ni, arrival apa telah tapi dia tulis arrival ni telah viral. Benarkah di YouTube tajuk kau ni lah, The Arrival merupakan rancangan rancangan pihak Syiah. Ustaz tak tahu, Ustaz tak pernah tengok The Arrival ni. Allah Alam, tak tahu. Ustaz, pada hari ini banyak berlaku gulu dalam masyarakat Malaysia. Soalan, bagaimanakah mahu menjauhi dari terjebak dalam bid'ah ini? Contoh tahlil, ibu bapa paksa pergi tahlil. Tarikat Naqsyabandi sesat ke tidak? Naqsyabandi Jakim dah buat keluar fatwa kata sesat, jadi ustaz kata sesatlah. Fatwa kebangsaan pun kata sesat, kita kata 100 kali sesat lagi. Memang sesat fatwa kebangsaan ni. Tu Nazim tu. Sebut dalam fatwa Nazim tu. Syekh Nazim tu. Nazim tu orang sujud dia di Indonesia. Biar macam tu je. Bagaimana mahu menjauhkan masyarakat dari terjebak dalam bid'ah ghulu dan bid'ah benda yang lain dengan ilmu dan nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, seru orang ramai kepada Tuhan, jalan Tuhan kamu dengan cara yang hikmah. Iaitulah hikmah, kata Imam Ibn Al-Qayyim, ada 3 syarat dan ada 3 penghancur hikmah. Yang syarat hikmah ada 3, iaitulah kata Imam Ibn Al-Qayyim, al-ilmu wal-hilmu wal-anah. Ada ilmu, lembut, sabar. Al-ilmu wal-hilmu wal-anah. Yang maksud hikmah ni pun ada 3 juga, iaitu al-jahlu wat-taishu wal-ajalah. Kejahilan, kasak, gopoh. Macam mana nak perbaiki masyarakat dari ghulu dan bid'ah? Mau'izatil hasanah, seru dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan meraihkan, dengan menjaga syarat-syarat dia tadi. Ada 5 minit lagi kan? Ada lagi soalan? Ya. Betul, saya setuju. Perbezaan tu perlu diurus, bukan disemarakkan lagi dengan permusuhan dan bertahankan manhaj dia. Dia duduk dalam mana-mana pun, yang penting katalah dia ada grup dalam kumpulan tu, dia boleh jaga sungguh manhaj dia. Dan dalam berhadapan dengan orang yang berbeza manhaj dengan dia nasihat, dia cuba perbaiki. Buatlah, duduk dalam tu lah, tak ada apa. Itu semua usaha untuk melaksanakan dakwah. Wallahu a'lam. Buatlah. Ramai kan, kalau orang tu betul-betul dia bermanhaj betul, baik manhaj dia, mengikut sunnah, dia duduklah kat mana-mana pun, insya-Allah dia mendatangkan islah, dia membawa kebaikan kepada orang ramai. Apa pun nama yang dia join, selagi dia grup muslim kan. Hatta kalau dia betul-betul kuat, dia nak kena tahu diri dia kuat tak kuat. Kalau dia betul-betul kuat, dia duduk bersama dengan grup yang non-muslim, silap-silap non-muslim tu dia jadi muslim pula. Tak ada kira grup apa, persatuan apa, organisasi apa, duduklah, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi nampak soalan? Tak sama. Tatabbu'ur rukhas tu ada
mencari yang ringan lah, mencari-cari keringanan. Tafrid dan mencari-cari keringanan. Ada sedikit persamaan lah kat situ. Dan dua-duanya adalah tercela. Tatabu'ur rukhas pun tercela, tafrid pun tercela. Tafrid meringan-ringankan, tatabu'ur rukhas ni biasanya dia dibincang dalam isu fiqh. Tetapi tafrid lebih luas daripada tu. Tatabu'ur rukhas ni dia suka cari pandangan-pandangan yang nak mudah. Dia ikut dalil tapi dia ikut yang mana mudah. Itu benda yang tercela. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Betul? Betul. Fas'alu ahla dzikri, ayat Quran. Allah Ta'ala kata tanya kepada orang yang tahu. Memang Nabi bukan tahu semua. Nabi tak tahu tentang kahwinkan pokok tamar. Nabi larang sampai berhasil tak banyak. Sahabat pergi kat Nabi, ya Rasulullah, hari tu ni Nabi, engkau larang tu wahyu ke tak wahyu? Nabi kata bukan wahyu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan-urusan dunia kamu, buatlah, ikutlah. Memang Nabi tak tahu dalam bab kahwin pokok tamar. Tapi Nabi, urusan yang Nabi bawa adalah untuk mengenalkan manusia akan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana cara mendekatkan. Di mana urusan agama yang Nabi bawa. Wallahu a'lam. Ustaz nak sebut tadi pasal organisasi ni. Cari benda yang ada persamaan, jangan timbul. Orang Islam secara umumnya mereka, terutamanya di negara kita ni, secara umumnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sikit kesilapan-kesilapan, maka perbaiki apa yang silap. Cari persamaan, cuba berkawan dengan semua orang dan melihat orang dalam bentuk perasaan, dengan penuh perasaan kasih sayang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada soalan kan? Okey. Syukran jazilan buat Ustaz Abdul Qadir Sahak atas pencerahan yang diberikan. Diminta AJK mengiringi Ustaz ke Dewan Jamuan. Majlis